البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita sempat menyambut tahun baru Hijrah, tahun 1442 Hijriah. Bila kita menyambut tahun baru, ini memberi makna bahawa umur kita makin bertambah. Maka kita hendaklah sentiasa bermuhasabah sebagaimana pesanan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hendaklah kamu hitung diri kamu, hendaklah kamu bermuhasabah sebelum diri kamu dihitung di hadapan Allah, dan hendaklah kamu timbang amalan kamu sebelum daripada amalan kamu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, dengan kita sentiasa bermuhasabah, kita akan melipat gandakan amalan kita. Lebih-lebih lagi bila kita menyedari bahawa umur kita makin hari makin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkatul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah pada bulan Rabiul Awal. Soalnya, kenapa kita menyambut hijratul Rasul bila tiba bulan Muharram tiap-tiap tahun? Sebabnya ialah kerana Rasulullah niat nak hijrah bulan Muharram lagi. Bulan Rabiul Awal barulah diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan sebelum berlakunya peristiwa hijrah, Rasulullah SAW telah pun mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Orang-orang Madinah datang ke Mekah memeluk Islam dan mereka menjemput Rasulullah ke Al-Madinatul Munawwarah. Bila Rasulullah berhijrah, mereka menyambut Rasulullah. Kita selalu dengar, bahkan kita selalu baca, tala'al badru alaina mithaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Nabi diibaratkan umpama bulan purnama. Bila terbitnya bulan purnama, satu dunia cerah. Nabi disambut. Dan adalah tidak wajar kalau ada orang yang menggunakan istilah bahawa Rasulullah dan para sahabat adalah pelarian daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah bukan pelarian. Rasulullah adalah
seorang yang berhijrah. Pelarian dalam bahasa Arab disebut al-laji'in. Rasulullah bukan al-laji'in. Rasulullah dan para sahabat adalah muhajirin, orang yang berhijrah. Berhijrah dengan perintah Allah. Berhijrah ketika penduduk Madinah menjemput Rasulullah, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berebut-rebut untuk memegang tali unta Rasulullah supaya berhenti di hadapan rumah mereka. Mereka nak jadikan Rasulullah sebagai tetamu mereka. Tetapi Rasulullah kata, biarkan unta tersebut, kerana unta tersebut diperintah oleh Allah. Dia bukan berjalan begitu saja, berjalan dengan perintah Allah. Hatta unta yang bawa Rasulullah itu pun berjalan dengan perintah Allah. Sehinggalah unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dan disitulah Rasulullah singgah menjadi tetamu kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi kita tidak boleh menggunakan istilah Rasulullah ni adalah pelarian. Tidak. Ini salah. Salah sama sekali penggunaan istilah. Kerana pelarian kalau zaman sekarang ini adalah istilah orang yang tidak diraikan. Orang yang dipandang hina. Bagaimana pelarian daripada negara-negara luar hadir datang mencari perlindungan di mana-mana negara, termasuk dalam negara kita. Mereka datang dengan kapal, dengan bot mereka disekak di tengah lautan. Pihak pengawal dah sekak dah. Mereka terpaksa terjun untuk menyelamatkan diri. Itulah gambaran pelarian. Apakah ini berlaku pada Rasulullah? Tidak. Sebab itu kita kena berhati-hati menggunakan istilah. Kalau istilah yang kita gunakan dengan orang-orang yang punya pangkat, dengan sultan, raja-raja, kita guna istilah lain. Makan, santap, berehat, kita guna istilah beradu. Rasulullah mesti dihormati lebih daripada itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang mukmin berbanding dengan diri mereka sendiri. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, meninggikan suara, bercakap dengan suara yang nyaring di hadapan Rasulullah, boleh menyebabkan amalan kita gugur. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi, dan jangan kamu bercakap dengan suara nyaring di hadapan Rasulullah. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kerana ia akan menyebabkan amalan kamu menjadi gugur sedangkan kamu tidak menyedarinya. Firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan seruan kamu, panggilan kamu bersama Rasul terhadap Rasul sama seperti panggilan kamu sesama kamu. Ayat ini menegaskan bahawa kita panggil Nabi dengan nama Nabi itu tak boleh. Ya Muhammad, tak boleh. Tak boleh panggil begitu. Ya Ibn Abdillah, tak boleh. Kena panggil Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Itu adab kita. Allah Ta'ala larang, itu disebut dalam Quran, kita boleh baca. Dalam Al-Quran bahkan disebut, innal ladzina yunadunakum innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang memanggil-manggil nama kamu di sebelah bilik kamu itu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang yang panggil ni Muhammad duduk dalam bilik, tiba-tiba dia panggil daripada luar. Orang ni tak berakal. Orang tak berakal. Ini berlaku orang Badui. Orang Badui, Arab Badui ni panggil Nabi dengan namanya. Lalu Allah Ta'ala sebut aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tak ada akal. Tak ada akal. Jadi kena tunggu biar Nabi keluar baru boleh bercakap dengan Nabi. Itu adab. Kalau dengan raja-raja ada adab, dengan Nabi lebih lagi. Lebih lagi. Jadi oleh kerana itu, maka kita wajib memahami bahawa kita wajib menjaga adab.
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad bukannya pelarian. Nabi berhijrah dengan perintah Allah. Nabi berhijrah, Nabi dijemput oleh penduduk Madinah. Nabi berhijrah, Nabi hijrah, Nabi disambut. Dan Allah menjanjikan di mana turun ayat ketika Rasulullah berhijrah dalam perjalanan tersebut, turun ayat Quran, innal ladzi farada 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang memfardukan Al-Quran ke atas kamu, wahai Muhammad, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikan kamu semula ke Mekah. Ila ma'ad ni, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, pendapat Abdullah bin Abbas ada dua, ila ma'ad, tempat kembali, akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali kamu. Apa makna tempat kembali itu? Yang pertama, Mekah. Nabi ni orang Mekah. Nabi berhijrah, Allah menjanjikan kamu akan mencapai kemenangan. Boleh buka kota Mekah. Kamu akan kembali ke Mekah semula. Ini janji Allah. Yang kedua, ila ma'ad ilal jannah. Kamu akan dikembalikan ke syurga di akhirat kelak. Sebagaimana kita ni, nenek moyang kita dulu, Adam dan Hawa, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Allah Ta'ala cipta Hawa isterinya. Allah tempatkan dalam syurga. Jadi kita ni anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Kalau kita melakukan amalan yang baik, kita akan kembali semula ke dalam syurga. Itulah radduka ila ma'ad. Jadi ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu adalah terlalu tidak benar dan terlalu salah orang yang menggunakan istilah Nabi sebagai pelarian atau sebagai pendatang. Tidak, kita tak boleh menggunakan istilah ini. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi telah menyatukan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj yang sebelum ini berperang selama 120 tahun, disatukan oleh Rasulullah. Al-Iqa, Rasulullah mempersedarakan di antara Aus dan Khazraj, di antara Muhajirin dan juga Ansar. Persaudaraan yang terlalu unggul, yang pada permulaan Islam yang saling boleh mewarisi di antara satu sama lain, di antara orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Suatu persaudaraan yang disebut dalam sejarah pernah apabila Rasulullah mempersaudarakan di antara Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini orang Madinah. Abdul Rahman bin Auf ni orang Mekah. Inni aksarul ansari malan fa aqsimu mali nisfaini wali imra'atan fanzur a'jabahuma fasammiha li utalliqha fa idza inqadat iddatuha fatazawwajha. Di kalangan orang Ansar, orang Madinah, aku yang paling kaya. Maka harta aku sanggup bagi dua. Kamu separuh, aku separuh. Dan aku ada dua orang isteri. Kamu lihatlah. Yang mana satu kamu kenal, kamu beritahu, aku sanggup ceraikan dia. Dan kamu berkahwinlah dengan dia. Tapi apa jawab Abdul Rahman bin Auf? Aku tidak berhajat kepada semua itu. Dullani ala suq. Tunjuk kepada aku di mana pasar tempat orang berniaga. Lalu bila ditunjuk, Abdul Rahman pergi ke pasar. Abdul Rahman bin Auf, dia seorang peniaga, dia beli barang-barang, kemudian dia jual, dia meniaga sehingga dia menjadi orang yang kaya kembali di Madinah. Jadi ini contoh persaudaraan yang diasaskan oleh Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan naklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Dan naklah kamu ingat nikmat Allah kepada kamu ketika dahulunya kamu bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Aus dan Khazraj berperang selama 120 tahun. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu kami telah lembutkan, Allah telah lembutkan hati kamu. Lalu jadilah kamu dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Menjadi bersaudara dengan persaudaraan Islam. Marilah kita bina semangat hijrah. Rasulullah mempersaudarakan
Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, maka kita kena bina persaudaraan Islam, hidup dalam keadaan aman, kita bersatu di kalangan orang Islam tanpa kita mengenepikan orang bukan Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah di Madinah. Bila lantik menjadi ketua negara di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang mukmin dan ada perjanjian dengan orang Yahudi. Yahudi boleh hidup dalam keadaan aman. Yahudi ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, boleh hidup dalam suasana yang harmoni di Al-Madinatul Munawwarah. Dan inilah yang kita nak wujudkan dengan semangat hijrah. Kita hidup dalam masyarakat majmuk, kita bersatu sesama orang Islam dengan kita tidak mengenepikan orang bukan Islam. InsyaAllah bila orang Islam kuat, orang Islam satu, orang bukan Islam boleh tumpang nikmat perpaduan, mereka juga boleh hidup aman sentosa bersama-sama dengan kita. Hak mereka diberi, dan kita mempertahankan hak kita. Hak kita, kita pertahan, hak mereka kita berikan. Itulah ajaran Islam. Jadi marilah kita membina semangat hijrah. Kita benar berhijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru hijrah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.